tak boleh terima. Betul. Ketentuan ilahi itu sendiri pun ada orang tak boleh terima, kan? Terimalah mana PH dah bergabung dengan BN. Jadilah kerajaan. Kemudian GPS Sarawak datang. Kemudian pembubaran Dewan diadakan pada Hari Raya Haji. Hari Raya Haji 29 hari bulan 6. Betul. Maknanya lebih kurang hari ni Time tu sikit 50 hari lah. 50 hari. Tak sampai 60 hari lagi akan ada pembubaran. Jadi masa tak begitu banyak lah untuk kita, Dok. Jadi saya melihat bahawa dalam Pilihan Raya Umum yang ke-15 pada tahun lepas, 3 komponen parti besar dalam negara ni berebut nak jadi siapa nak mendahului untuk menubuhkan kerajaan. PN bila dia kekal antara PAS dan Bersatu, kemudian ada satu parti kecil bekas Barisan Nasional, Gerakan, join sekali, dia nak mendominasikan lah kalau boleh. PH pun kalau boleh nak mendominasikan lah. Dan begitu juga Barisan Nasional. Tiga kelompok ini menyatakan hasrat kepada rakyat, kami nak membina kerajaan di Putrajaya. Tapi tak ada satu pun sebenarnya yang berjaya memperolehi 112 kursi. Majoriti mudah. Majoriti mudah tak ada. Jadi akhirnya apa yang berlaku tu atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Tuhan lah. Ini bukan manusia punya bila sesuatu berlaku sampai sebegitu, dia datang daripada ketentuan Allah Ta'ala. Kenapa saya kata begitu? Sebab ada orang tak boleh terima. Betul. Ketentuan ilahi itu sendiri pun ada orang tak boleh terima, kan? Terimalah mana PH dah bergabung dengan BN. Jadilah kerajaan. Kemudian GPS Sarawak datang. Kemudian GRS Sarawak dengan Parti Warisan datang. Jadi campur GRS, campur Warisan, campur GPS di bawah yang amat berhormat Premier Sarawak, campur lagi BN dan PhD Semenanjung, jadilah kerajaan. Jadi maknanya bila jadi kerajaan, habis dah Datuk Doktor cerita pasal nak tubuh kerajaan ni. Kerajaan tu dah wujud. Yang kita nak buat ni PRN, Pilihan Negeri. Dia takkan mengubah apa-apa pun. Dia di Putrajaya, itulah kerajaannya. Tapi sekarang ni adalah desa-desu, sembunyi macam-macam kan, berita semua. Tapi itu yang bunyi di media-media sosial dan sebagainya lah cerita. Tapi soalnya yang nak buat ni PRN. PRN itu Pilihan Negeri. Nak memilih ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Kita nak pilih ahli Dewan Undangan Negeri ini ada dua aja. Sama ada ahli Dewan Undangan Negeri yang kita pilih nanti, adun itu adalah daripada parti yang sama dengan Kerajaan Putrajaya, ataupun adun itu bukan daripada parti Putrajaya, parti PN. Jadi itu saja pilihan rakyat. Kalau rakyat mengatakan bahawa kita perlu membuat sedikit perubahan untuk membolehkan bahawa adun ini ataupun menteri besar yang mengetuai negeri Kedah tu adalah yang sama dengan Putrajaya, dari segi polisi, dari segi apa pun dia bersama, saya fikir rakyat Kedah patut fikir untuk nak tengok bahawa dia sama. Sebab tu dalam kita punya tagline untuk Kedah ni, kita pakai satu tagline. Saya dah ada jawatankuasa Majlis Kepimpinan Perpaduan Kedah di antara BN dan PH. Saya adalah pengurusi bersama-sama dengan Datuk Mahfuz Umar. Kita pakai satu tagline dalam bahasa utara lah. Kalih bagi sama. Kalih bagi sama. Oh, sedap tu, 3 suku kata je. Kalih bagi sama. So tagline tu kita akan pakai daripada hari ini sampailah pilihan raya, kalih bagi sama. Kalih bagi sama. Kalih bagi sama tu maksudnya kita tukar. Bagi sama. Sama tu sama dengan Putrajaya. Sama dengan Putrajaya. Kalih bagi sama.
So sekarang atas apa alasan itu hari, ramai juga yang telah mengundi PN. Sekarang kita mengundi BN dan PH. Kalih bagi sama. Kalih bagi sama. Kalih tukar. Tukar bagi sama dengan Putrajaya. Kenapa nak tukar bagi sama Putrajaya? Ada banyak sebab yang boleh saya huraikan. Mungkin tak habis pun kalau nak hurai pada hari ini. Daripada keuangannya, daripada pembangunannya, dan daripada human resource-nya, sumber manusianya. Dia ada kaitan. Sebab antara negeri dan persekutuan ni dia disebut concurrent. Concurrent, benda yang berjalan serentak. Peruntukan bagi negeri terima. Negeri terima apa negeri kena buat, apa federal nak kena buat. Ini kalau negeri yang bertentangan ni, kita hari-hari bergaduh ni antara negeri dengan persekutuan, saya fikir semua orang tak selesa. Negeri kata A, federal kata B, besok federal kata A, negeri pula kata B. Saya fikir semua orang tak selesa. Jadi sebab tu pada saya kita kena pergi kepada bagaimana untuk kita nak tengok Kedah, masa depan Kedah yang lebih maju, lebih cemerlang dalam pelbagai bidang. Jadi untuk nak pergi tu, di Dewan Undangan Negeri nanti akan ada pilihan raya. Jadi tiap-tiap Dewan Undangan Negeri ini kita akan tentukan di mana yang Barisan Nasional bertanding dan di mana yang PH bertanding. Barisan Nasional akan guna logo Barisan Nasional. PH mungkin dia guna logo dia lah. So kita bertanding. Dan saya mengharapkan bahawa penduduk bukan saja ahli UMNO, tapi ahli masyarakat keseluruhannya dapat melihat bahawa perlu untuk kita kalih bagi sama tu. Kita betul. Perlu untuk dapatkan berapa kursi yang kita dapat. Dia kalau ikut yang Mak Mohamed Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Sanusi, dia kata dia PH dengan BN ni macam tak boleh lah, you tak boleh lawan saya lah, lebih kurang macam tu. Tak apa, itu semua percakapan dalam politik ni, kita boleh sebut bahawa dalam politik ni semua orang boleh cakap macam tu. Dan dalam politik ni juga dia panggil the art of possibility. Seni kepada segala kemungkinan. Semua boleh berlaku. Jadi kita tak fikir kita kalah, tiba-tiba kita kalah. Kita tak fikir kata kita boleh menang. Tuhan takdirkan kita menang. Ada masa kita menang. Itu perkara yang saya sebut. Yang akhir saya nak sebut dalam hal yang berkaitan itu, negeri Kedah ni adalah negeri yang kita boleh panggil dia sebagai negeri yang swing state. Ada musim kalah. Tahun 99 banyak kawasan kalah. Walaupun UMNO jadi pemerintah, tapi margin dia kecil. Tahun 2008 kalah terus. Pas pemerintah, arwah Ustaz Azizan menjadi Menteri Besar, dan Datuk Sanusi sebagai siasat politik kepada Ustaz Azizan. Lepas tu kita menang balik. And then 2018 kita kalah. Jadi makna dia ada dia boleh datang untuk menjadi kerajaan dan dia boleh menjadi pembangkang. Jadi saya tak fikir kata rakyat Kedah berada dalam suasana yang jumud. Tak. Dia open minded dan boleh kepada swing state. Sebenarnya dengan takdir dan ketentuan Allah juga, sekiranya pilihan raya diadakan bersekali di peringkat parlimen dan DUN dengan mood yang ada pada ketika itu, mungkin saya ingat jauh lebih mudah untuk PN untuk mendapat lebih kursi dan membentuk, dan mungkin sekarang ni mereka dah bentuk kerajaan untuk penggal baru, mandat baru dengan orang yang sama, mandat baru. Tetapi kali ini
Oleh kerana soalan dah bocor soalan dah bocor kerana di peringkat parlimen, di peringkat persekutuan, kerajaan yang dibentuk itu bukan Perikatan Nasional, dan hari ini kerajaan yang dibentuk itu adalah Kerajaan Perpaduan. Jadi rakyat Kedah berhadapan dengan pilihan sekarang ini, nak jadi pembangkang ataupun nak jadi kerajaan, ataupun nak jadi parti yang selari dengan Putrajaya menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan Tok sendiri sebagai bekas menteri besar dulu, ada tak perbezaan kalau hidup sebagai mentadbir negeri sebagai entiti yang sama dengan pusat, ataupun dengan satu entiti yang berbeza, yang akhirnya yang kita nampak hari ni duk berlaga angin tak sudah-sudah? Ada beza Datuk? Dia macam ni, Datuk Doktor. Ambil beberapa struktur yang paling bawah sekali ataupun di akar umbinya, bawah ni ialah ketua kampung yang dipanggil JKK. JKK ni, Jawatankuasa Keselamatan Kemajuan Kampung ni, pengurusi JKK dan ahli jawatankuasa ni, ini di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Betul. Bajet di situ. Kemudian dia answerable, ketua kampung ni, sebab takbirannya daripada negeri. Dia menjawab kepada penghulu mukim. Penghulu mukim ni pegawai kerajaan negeri. Penghulu mukim ni answerable tu pegawai daerah. Sebab Kedah Close Service, Kedah Civil Service, KCS, dia negeri punya. Oh, dia bawah negeri. Bawah negeri. Dan DO answerable to SS, State Secretary. State Secretary answer to Menteri Besar lah. Jadi dia punya line macam tu. Okey. Sekarang kalaulah kata kita jadi kerajaan, tak ada masalah. Sama kerajaan. JKK tu, ketua kampung tu pun federal bayar. Memang dilantik oleh federal, elang bulan oleh federal. Tapi duduk bawah state tak ada masalah. Sebab dia jawab pada penghulu, DO. Kemudian yang kedua, bajet. Bajet datang ke distrik. Bajet datang ke distrik, datang sama ada dari Kementerian Luar Bandar atau daripada ICU, Jabatan Perdana Menteri. Bajet tu datang kepada pegawai daerah. Pegawai daerah yang menguruskan wang itu, sama ada cabut undi, buat sebut harga untuk tender, dan lepas tu bagilah pada kontraktor. Tapi bila jadi pembangkang, ICU dengan Kementerian Luar Bandar dah tak pakai di pejabat daerah. Kena buat sendiri. Yang ketua kampung tadi pun yang akak sini, dia tak boleh pergi tetap sebab dia bukan, dia kena tulis perkataan P, JKKP, Jawatankuasa Kemajuan Keselamatan Kampung Persekutuan. Sebab gaji dia bawah KKDW. KKDW. Jadi maknanya kita tengok, yang tu saja dari segi pentadbiran dah susah dah. Belum lagi cakap yang di atas ni. Belum cakap lagi jawatankuasa tersebut. Kita ada industri di bawah MITI, industri di bawah Matret. Industri nak pergi ke sana boleh, sekarang pun pergi buat jawatankuasa juga, tapi dia silu-silu lah sikit. Itu pelancongan sama juga, itu agensi pusat. Ini kalau padi sama juga, Mada agensi pusat. Bernas, walaupun Bernas tu private, tapi working closely dengan Kementerian Pertanian. Belum lagi cakap pasal nelayan, Lembaga Kemajuan Ikan, Jabatan Perikanan, Jabatan Pertanian. Belum lagi kita Penerangan Getah, Risda, Felda, Fekra. Tiap-tiap ada kompartmen tu, tiap-tiap satu tu. Jadi yang sebab itu saya kata lebih baik rakyat fikir benda ni dan tengok bahawa lebih baik duduk sekali antara persekutuan dan negeri itu, duduk sekali. Dan senang nak bawa apa-apa. Kemudian nak bawa kerajaan negeri, nak minta apa kepada Perdana Menteri pun mudah sebab kerajaan yang sama. Dan sekarang ni kita namakan Kerajaan Perpaduan persekutuan,
kerajaan perpaduan di negeri. Itulah maksud saya.